Pernah suatu masa kita diberikan ujian yang menyesakkan jiwa. Lantas kita menadah tangan dan memohon bantuannya. Ringan, hilang segala beban. Kini bila nikmat mula membanjiri, perlahan-lahan kita mula rasa memiliki. Perlahan-lahan kita mula rasa mempunyai. Tanpa sedar, kesombongan mula merajai diri. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah hamba-Mu untuk kembali tunduk dan berserah diri. Di mana maruah seorang peminjam apabila dia sedar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak, maha sucimu ya Allah, la ilma lana, kami ini tidak ada apa-apa ilmu sedikit pun, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, dalam kehidupan manusia ini, seringkali apabila kita mengharap, kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rupa-rupanya banyak perkara yang telah Allah sampaikan kepada kita daripada hajat-hajat kita tadi. Kita minta untuk dapatkan pekerjaan, kita berhajat dan kita minta lagi untuk dapatkan pasangan, kita hajat dan kita minta lagi untuk dapat anak-anak, kita hajat lagi untuk dapatkan harta-harta yang lain, kereta, wang ringgit dan sebagainya. Rasa tak cukup, kita sentiasa berharap minta dan Allah beri, Allah beri, Allah beri. Lama kelamaan apa yang Allah beri ini, jika kita gagal untuk sentiasa mensyukurinya, maka akhirnya manusia akan mula terjebak dalam satu perasaan ataupun kita katakan penyakit. Penyakit apa tuan-tuan? Penyakit tak sedar diri. Bagaimana penyakit tak sedar diri ini? Tak sedar bahawa apa yang ada pada diri dia ini adalah daripada Allah, pemberian Allah, yang mana manusia ni hanya layak untuk meminta dan ia dipinjamkan dengan nikmat, bukan ia yang memiliki. Namun ramai yang merasakan apa yang ada di sekelilingnya adalah milik dia, sehingga kan dia rasa dia boleh buat apa sahaja dengan apa yang dia ada. Kalau saya ada kerja, saya boleh buat apa saja dengan kerja saya. Karier saya suka hati saya lah, saya nak jadi apa. Harta saya suka hatilah saya nak belanja kat mana. Buat apa saya nak sedekah, suka hatilah kalau saya tak nak bantu orang. Sebab saya yang berusaha, saya yang kerja kuat, saya yang berpenat, saya yang layak dapat. Akhirnya manusia tenggelam dalam kesombongan diri dia sendiri, perasan diri dia memiliki segala-galanya, perasan apa yang ada pada diri dia ini adalah milik dia sendiri. Nah, pada hari ini insya-Allah kita bincangkan ayat yang seterusnya daripada surah Al-Fatihah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Pada hari ini, kali ini kita bincangkan berkenaan dengan Malik. Malik, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dialah raja ataupun dialah yang maha memiliki Yaumiddin, hari agama. Dialah yang maha memiliki secara mutlak hari agama, ataupun boleh kita terjemahkan maksudnya dialah sang raja kepada hari agama. Dan hari agama ini ditafsirkan
sebagai hari akhirat, iaitu setelah berakhirnya kehidupan dunia, kita akan beralih kepada alam akhirat, yang mana kebangkitan pada hari itu digelarkan ataupun Allah sebutkan sebagai hari agama. Malik ataupun Al-Malik memberi maksud suatu kemampuan untuk menguasai, untuk menangani dan untuk memiliki segala-galanya tanpa ada sedikit pun bantahan daripada sesiapa. Itu maksud mudah kalau kita nak faham. Kalau kita kata sang raja, maknanya kalau dia merajai sesuatu kerajaan, maknanya dia ada kuasa, dia ada authority untuk menentukan, menetapkan, mengarahkan, menyekat dan menghalang sebagainya. Segala-galanya ada kemampuan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggelarkan diri dialah Al-Malik ataupun dialah Malik. Dialah yang merajai, yang memiliki, yang menguasai hari agama. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bermaksud apabila kita yakin tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari akhirat nanti dialah yang menguasai kerajaan dan kebesaran hari akhirat, yang menetap dan menentukan segala-galanya, maka kita sebenarnya kena sedar kalau di hari akhirat Allah yang merajai dan memiliki, sebenarnya di dunia ini lagi Allah yang merajai dan memiliki. Ini penting untuk kita sedar. Kerana apa? Inilah pengubat kepada kesombongan manusia, yang manusia rasa dia tidak berhak hilang sesuatu daripada diri dia. Dia menyalahkan Tuhan apabila dia kehilangan nikmat. Dia menyalahkan Tuhan apabila dia rasa sesak. Dia menyalahkan Tuhan kerana kenapa Tuhan ambil sesuatu yang saya suka daripada saya? Kenapa Tuhan ambil anak saya? Kenapa Tuhan ambil isteri saya? Kenapa Tuhan ambil karier saya, kesihatan saya? Dia merasakan Tuhan tak patut buat begitu. Namun bagi orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, apabila kita melafazkan bacaan Maliki Yaumiddin, kita merasai benar-benar di hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala menguasai secara mutlak hari akhirat. Maka di dunia ini kita sudah pun menerima bahawa segala yang ada pada diri kita ini adalah pemberian pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita rasa. Tangan pinjaman, mata pinjaman, kaki pinjaman, kereta kita pinjam nikmat Allah, akal fikiran sehingga kita boleh berkarier, sehingga kita boleh buat suatu tindakan, kita ini jadi hebat kerana pemikiran dan sebagainya. Allah yang beri, Allah bagi pinjam kepada kita. Kenapa perlu sombong? Dan ketika kehidupan di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pilihan untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan perintah Allah daripada pemilikan kita. Allah nak uji kita, sama ada kita ni, kita rasa kita ni ada sesuatu, sama ada kita rasa ini nikmat yang berupa ujian dan tanggungjawab, ataupun kita nak nampak nikmat ini sebagai satu pemilikan mutlak dan kesombongan. Sebab itu ramai manusia tenggelam dengan kesombongan ini. Apabila dia ada jawatan, dia rasa dia boleh buat apa saja dengan jawatan dia. Bahkan untuk menentang Allah, dia boleh guna jawatan dia kepada perkara-perkara yang haram. Tetapi suatu hari nanti manusia akan mula tersentak apabila dia bertemu dengan pemilik nyawa yang sebenar, pemilik diri dia yang sebenar, pemilik segala nikmat yang dia ada sebenar, pemilik yang menentukan apa yang dia dapat dan apa yang dia tak dapat dalam kehidupan dunia ini. Dia akan bertemu dengan pemilik ini. Bahkan pertemuan dengan pemilik ini adalah secara sama ada sukarela ataupun paksa, yang digelarkan ataupun disebutkan di dalam Al-Quran, turja'un, kamu akan dikembalikan.
Maka pada ketika bertemu dengan pemilik yang sebenar pada hari akhirat inilah manusia mula tersentak, manusia mula terduduk, manusia mula merasakan benar-benar diri ini sudah tidak ada kemampuan lagi. Ketika bertemu dengan Allah yang sebenar, pemilik hari akhirat nanti yang Allah gelarkan Maliki Yaumiddin, pada ketika itu manusia sudah tercabut segala pangkat kesombongan dalam diri. Perasaan bertuhankan diri sendiri pada ketika itu runtuh serta-merta. Pada masa itulah manusia mula merayu-rayu kepada Allah. Manusia mula rasa dirinya langsung tidak ada apa-apa. Alangkah malangnya manusia yang membawa kesombongan kehidupan dunia bertemu dengan pemilik kesombongan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari itulah pertemuan dengan Allah Al-Malik ini menjanjikan suatu ketakutan yang tidak berkesudahan kepada mereka-mereka yang memiliki kesombongan di dalam kehidupan dunia. Dulu sombong, rasa nak miliki semua benda, tamak, rasa nak rampas semua benda yang kita suka daripada orang lain, sehingga kan adik-beradik bergaduh sesama sendiri untuk berebut tanah pusaka, alihkan batu penanda, kononnya nak lebihkan sikit kawasan kita, sehingga sanggup menipu saudara mara sendiri, putus saudara disebabkan sedikit pertelingkahan untuk dapatkan pemilikan hak di dunia. Sanggup kelentong sana, sanggup kelentong sini untuk dapatkan sedikit daripada habuan dunia, kononnya kerana dia yang memiliki. Dia kontrol semua orang kerana dia rasa dia perlu ditaati kerana dia adalah ketua. Sehingga kan balik ke rumah dia nak kontrol isteri dia mengikut apa yang dia nak, bukan apa yang Allah nak. Dia acukan anak dia, dia bentuk anak dia ikut apa yang dia nak, bukan mengikut apa yang Allah nak. Dia rasa anak dia patut jadi macam ini, ikut selera dia, maka dia bentuk, dia ajar, dia serapkan cara fikir, cara hidup dan sebagainya mengikut cara dia. Nak hidup perlu ada duit banyak, kena belajar rajin-rajin, sebab apa? Nanti nak berjaya, nak hidup mewah, nak cari harta sebanyak-banyaknya supaya senang hidup kamu. Kamu boleh pergi melancong sana, melancong. Ini yang ditanam di dalam kehidupan anak-anak mereka, bukan cara yang Allah inginkan, sehingga anak-anak tak kenal Allah, anak-anak kenal kemewahan dunia. Tetapi pada hari itulah bertemunya dirinya dengan pemilik nyawa yang sebenar, pemilik kebesaran yang sebenar. Manusia akan mula tersentak dan terduduk. Manusia akan mula tersedar bahawa kehidupan dunia ini segala-galanya pinjaman. Anak kita rupanya Allah pinjam kepada kita. Apabila sesuatu yang diberi pinjam, bagaimana kita nak laksanakan ataupun bagaimana kita nak gunakan dengan kadar pinjaman kita, dengan kadar kita ini seorang peminjam. Bayangkan tuan-tuan, kita sangat perlukan sebuah kereta untuk bergerak, nak pergi ke satu tempat dengan hajat-hajat tertentu. Kita tak ada apa-apa ni, maka kita minta dengan kawan kita yang ada kereta, boleh tak saya pinjam kereta awak? Boleh tak saya pinjam kereta awak mungkin sehari dua untuk saya nak bawa keluarga pergi satu tujuan, ke satu tujuan, ada sesuatu urusan yang penting. Sudah tentulah orang yang memiliki barang tersebut, kereta tersebut, apabila dia nak bagi, dia akan beri syarat. Apa syarat dia? 2 hari je kan? Okey, jadi 2 hari, kalau boleh hari ketiga hantarlah balik. Saya pun nak guna, contohnya. Apabila kita meminjam, sudah tentu dalam diri kita sentiasa kita tanam, kita kena jaga barang pinjaman itu kerana ini adalah amanah. Apabila kita meminjam sesuatu, kita kena sedar bahawa satu hari nanti ia akan dipulangkan. Apabila kita meminjam sesuatu, kita kena sedar bahawa kita kena ikut peraturan tuan yang memberi pinjam kepada kita. Tiba-tiba sang peminjam tadi, dia bila dapat kereta, dia rasa dia punya, suka-suka hati dia saja, dia hentam daripada minyak, sepatutnya minyak RON 97, dia belasah RON ataupun diesel masuk dalam tu. Sebab apa? Diesel lagi murah, suka hati dia buat. Dia pergi ke
stesen minyak, dia tengok RON 97 lagi mahal, diesel lagi murah, belasah masuk diesel pun tak apalah, yang penting jimat. Dia ikut selera dia saja. Dia bawa bawa drift ke mana, berpusing-pusing, suka-suka hati dia. Bahkan dia masuk lecah dan sebagainya. Bila dia hantar balik kereta tadi, Masya Allah, tuan dia tepuk dahi. Penuh dengan sampah dalam kereta, penuh dengan kerosakan, tercabut wayar sana, tercabut wayar sini, berlubang sana, berlubang sini, tercalar sana, tercalar sini. Di mana maruah seorang peminjam apabila dia sedar barang pinjaman dia sepatut dijaga, tiba-tiba dia belasah sesuka hati dia, dia buat mengikut selera dia. Dan apakah yang kita jangka akan berlaku apabila dia meminjam barang pinjaman dia diberikan semula kepada orang yang meminjam? Sudah tentu tidak disukai, tidak disenangi. Bahkan orang yang beri pinjam itu mengatakan seorang yang meminjam barang dia ini tidak bersyukur dan berterima kasih. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala, segalanya pinjaman Allah. Bahkan pinjaman ini berupa amanah dan tanggungjawab. Ada taklif, ada tanggungjawab, ada satu tugas. Kita dah bincang sebelum ini dan nanti kita akan terus bincangkan apa tugas kita di dalam kehidupan dunia. Tugas kita adalah menjadi hamba Allah yang terbaik semampu kita. Allah pinjamkan semua benda ini bukan untuk kita jolly, kita enjoy, kita suka-suka, tetapi gunakan semua ini sebagai kelengkapan, keperluan untuk kamu bertugas, berfungsi sebagai hamba. Inilah kemudahan-kemudahannya. Hidupkan rasa syukur dalam diri kamu sebagai hamba apabila Allah beri nikmat yang melimpah-limpah. Apabila Allah beri semua ini, kamu kena sedar ini semua bukan milik kamu secara mutlak. Ini adalah berian untuk kamu jalankan amanah dan uruskan dengan cara yang Allah kehendaki, bukan dengan cara yang kamu suka-suka hati. Maka apabila manusia ini sedar tentang perkara ini, insya-Allah apabila kita merasakan kuasa ataupun pemilikan di dalam kehidupan dunia ini bukanlah mutlak milik kita, tetapi dia mutlak milik Allah. Bahkan kita akan dipertemukan dengan Allah, kita akan berjumpa dengan Allah, ditanya balik, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu kamu akan ditanya tentang segala yang telah kau diberi nikmat oleh Allah. Kemana kamu guna? Umur kamu kemana kamu guna? Nikmat masa yang Allah beri kepada kamu, kemana kamu guna? Sama ada kamu enjoy semata-mata untuk nafsu ataupun kamu guna untuk manfaat ubudiyah ataupun berhubung dengan Allah, taat kepada Allah. Wang gaji kamu kemana perginya? Adakah kamu semata-mata guna kepada perkara-perkara keseronokan dunia ataupun kamu guna untuk membantu seseorang dalam kesusahan? Bahkan lebih teruk lagi, adakah kamu guna kepada benda yang haram? Semua ini akan ditanya. Maka bila kita sedar semua ini akan ditanya, pemilikan yang ada dalam alam dunia ini bukan kita punya, kita hanya dipinjam, bahkan diri kita ini sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itulah kita akan merasa tunduk kepada Allah dari awal lagi. Allah nak kita tunduk. Allah cerita ayat ini, Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari akhirat. Tetapi orang yang sedar dan hidup iman dia apabila dia yakin Allah Rabbul Alamin, tadi sebelum ini kita bincang, memiliki seluruh alam, sudah tentulah alam dunia ini juga milik Allah, maka dia akan mula tunduk kepada Allah. Kita akan mula rasa patuh, nak sungguh-sungguh ikut apa yang Allah cakap, nak berusaha sungguh-sungguh untuk lari daripada apa yang Allah halang ataupun larang kita untuk kita buat. Kita akan cuba bersihkan pinjaman kita tadi yang kita kata penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran, penuh dengan cala, penuh dengan apa sekali kerosakan. Kita akan cuba perbaiki. Dan kalau gambaran kepada pinjaman itu adalah sebuah kereta, maka pinjaman kepada diri kita yang sebenar adalah sebuah kehidupan yang kita sedang lalui. Ini adalah pinjaman. Maka segeralah kita repair, segeralah kita baiki calar-calarnya, segeralah kita bersihkan sampah sarapnya.
segeralah kita perbaiki segala kerosakan yang ada dalam kehidupan kita, kerana kita akan pulangkan semula barang pinjaman ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerosakan dalam bentuk kehidupan kita ini banyak, tuan-tuan. Cara fikir kita, pekerjaan kita, corruption ataupun kerosakan dalam ahli keluarga kita, kerosakan dalam amal ibadah seharian kita, kerosakan ataupun corruption dalam perhubungan antara jiran kita, rakan-rakan sejawat kita, kenalan-kenalan kita, hubungan hati kita dengan Allah. Banyak perkara yang perlu kita sedari untuk kita benar-benar sungguh-sungguh cepat-cepat perbaiki sebelum kita dipanggil untuk menyerahkan segala-gala yang Allah beri kepada kita, sama ada kita rela bersedia ataupun belum bersedia, bahkan malang lagi kalau kita tidak bersedia. Maka bila kita sedar pemilikan ini, Allah beri kekuasaan kepada manusia untuk diuruskan mengikut kehendak pemimpin yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita diberi amanah sebagai pemimpin, maka kita uruskan kepemimpinan kita sesuai dengan apa yang Allah nak. Buang segala perkara yang haram dalam ofis kita, buang segala perkara yang haram daripada staf-staf kita, buang segala perkara yang haram dalam urusan-urusan pejabat kita, buang segala perkara yang haram dalam segala perhubungan di dalam ofis kita. Hidupkan roh apa yang Allah nak dalam kehidupan kita, dalam pejabat kita. Kita sebagai ketua, kita sebagai bos, kitalah yang bertanggungjawab. Kitalah yang bertanggungjawab untuk memperbaiki apa yang masih kurang daripada staf-staf kita dalam bentuk akhlak dan sebagainya. Kita perbaiki rumah tangga kita, kita balik, kita pandang isteri kita, kita pandang anak-anak kita, kita lihat di mana lagi ruang-ruang lompong yang masih perlu diperbaiki, kita perlu perbaiki segera. Jika ada anak yang masih belum menutup aurat, sudah sampai umurnya, sudah sampai tanggungjawabnya, maka kita kena rasa bahawa ini adalah amanah Allah yang perlu kita pulangkan dalam keadaan yang baik. Allah amanah untuk kita jaga dia, Allah amanah untuk kita didik dia. Maka kita perbaiki, kita nasihat, kita ajar, kita hantarkan kepada guru-guru untuk memperbetul dan memperbaiki serta membentuk dia. Kalau lihat anak-anak masih lagi belum pandai solat ketika mana sudah hampir sampai umur wajib solatnya, maka kewajipan kena rasa dalam diri kita untuk perbaiki segera. Ini kecalaran-kecalaran dalam hidup yang perlu segera perbaiki sebelum Allah kembalikan kita dan kehidupan kita kepada pemilik nyawa yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila nikmat itu diambil semula, maka sudah hilanglah peluang untuk kita memperbaikinya. Ingat, diri saya dan tuan-tuan, kita tak tahu bila kita akan berakhir dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita sampai masa yang dijanjikan, sudah tidak ada lagi penangguhan, sudah tidak ada lagi lambat untuk kita minta kepada Allah untuk terus kita hidup dalam alam dunia. Sudah habis dan berakhir. Sebab itulah kita kena sedar bahawa pinjaman yang ada ini perlu kita uruskan sebenar-benarnya. Dan satu perkara yang penting juga adalah apabila kita sedar semua ini milik Allah, maka kita kena bersedia. Sama ada Allah beri kepada kita sesuatu nikmat ataupun Allah tarik daripada kita sesuatu nikmat, maka kita kena sedar bahawa memang layak Allah ambil dan memang layak Allah beri, kerana ini semua adalah milik Allah. Mana lagi milik saya? Tidak ada sesuatu pun yang memiliki ataupun yang saya miliki. Segala-galanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, maka kita kena sedar yang pertamanya, milik hidup kita ini adalah milik Allah. Perlu jalankan apa yang Allah suruh daripada nikmat hidup kita ini, dan perlu berusaha untuk kita berhenti segera daripada apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Yang seterusnya, apabila kita sedar Allah yang maha memiliki, maka hilangkanlah segala kesombongan. Latih diri untuk segera hilangkan rasa sombong dalam diri.
Latih diri segera untuk rasakan betapa diri ini tidak ada apa-apa melainkan Allah bagi pinjam, dan hubungkanlah diri kita dengan peminjam yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena sedar bahawa segala-gala yang ada ini lambat ataupun cepat akan kembali semula kepada Allah, bahkan diri kita juga. Maka rasakanlah diri kita ini sangat lemah di hadapan Allah. Maka untuk terjemahkan rasa syukur kita atas perkongsian kita mengenal ayat Allah Malik Yaumiddin, Allah yang maha memiliki dunia dan akhirat, Allah yang pemilik mutlak hari akhirat, di mana manusia tak mampu nak berkata apa-apa lagi melainkan tunduk segala-galanya kepada Allah. Maka marilah sama-sama tanda syukur ini kita rasakan dengan kita sentiasa lafaz dan amalkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika mana kita nak mula rasa dalam diri kita, oh aku ada best, aku ada ini, la haula wala quwwata illa billah. Rasakan pada diri tak ada daya apa, tidak ada daya dan tidak ada langsung kekuatan pada diri saya illa billah, melainkan hanya Allah sahaja. Hanya dengan Allah sahaja. Segala-galanya ada pada Allah sahaja. Yang ada pada saya adalah pinjaman daripada Allah yang akan kembali semula kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Rasa sombong sikit masuk dalam diri kita, la haula wala quwwata illa billah. Rasa kita, oh ini boleh buat ni, senang je ni, la haula wala quwwata illa billah. Rasa seronok dapat kekayaan yang banyak, oh baru duk fikir dah nak guna ni, nak joli, nak apa, la haula wala quwwata illa billah. Bila datang pujian daripada orang lain, hebatlah awak ni, baguslah awak ni, kayalah awak ni, handsomelah awak ni, sebutkan dalam diri, la haula wala quwwata illa billah. Aku ni tak ada apa-apa, melainkan semuanya Allah yang beri, Allah bagi pinjam, Allah akan tanya balik pada saya. Allahu Akbar. Beruntungnya jiwa orang-orang beriman apabila menyedari dirinya milik Allah, apabila menyedari Allah memiliki dirinya dunia dan akhirat, maka tidak ada apa lagi melainkan dia menyerah diri bulat-bulat kepada Allah. Inilah yang kita namakan sebagai Muslim, orang yang menyerah diri kepada Allah dengan kesedaran bahawa Allah yang memiliki segala-galanya. InsyaAllah kita akan bincangkan lagi dengan lebih lanjut pada siri akan datang, pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan keberkatan serta dipandu kehidupan kita melayari bahtera dunia untuk sampai ke akhirat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, dalam sesi 10 ini tersentaknya jiwa bertemu pemilik nyawa. Selama ini kita rasa kita melakukan sesuatu pekerjaan dan kita ada pilihan dan tindakan kita itu yang memberikan hasil. Rupanya selama ini tuan-tuan, bukan tindakan kita yang memberikan hasil. Segala-galanya adalah kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha yang kita lakukan tadi tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat yang saya kisah sekalian, apa yang Allah mahu kita buat daripada ayat ini? Daripada ayat ini, Allah mahu kita sedar bahawa Allah adalah pemilik segala kekuatan, segala-galanya di dalam dunia ni, dan kita sebagai makhluk tidak memiliki apa-apa pun. Kita tak ada apa-apa pun tuan-tuan. Jadi, hari ini jangan sampai ketika mana kita bertemu dengan pemilik nyawa ini,
baru nak tersentak tuan-tuan. Jadi apa yang saya boleh praktiskan? Satu perkara yang kita nak praktiskan sama-sama mulai hari ini ialah tuan-tuan, kita nak melazimi perkataan hauqalah, iaitu apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah kita sama-sama amalkan sedikit demi sedikit, tetapi istiqamah insyaAllah dalam kehidupan kita, supaya jiwa kita tidak terlalu tersentak bila bertemu pemilik nyawa, pemilik segala-galanya yang kita ada dalam dunia ni, termasuklah nyawa kita. Rupa-rupanya selama ni amalan kita adalah untuk Allah, taubat kita untuk Allah, dan segala benda yang kita lakukan rupa-rupanya tuan-tuan adalah untuk Allah. Jadi kita lazimi hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam.